balik penuh 5 jari air itu sudah gantung ya. Kiri tak bersusun rapi makanan juada sampai rumah makan tak habis itu sudah. Bila tak habis dibawa kat surau masjid ya. Budak-budak ramai nanti habis. Banyak cantik betul loh kita gitu sudah ya. Bila dah tak habis baru hantar surau baru hantar masjid. Ya. Apa ingat masjid surau tempat lumpus kuih tak laku itu sudah. Ada hantar di masjid surau. Sama juga lah kalau budak-budak lain kenduri kahwin itu sudah. Kenduri kahwin masa nak kenduri tak ingat ustaz pun. Tak ingat budak tahfiz pun. Sampai petang tak habis telefon ustaz. Ustaz, nasi minyak banyak lebih ni boleh tak bagi makan anak tahfiz? Apa ingat anak aku ayam. Tapi sekarang bila ayam betul-betul saya kat solat. Bila ayam berintik. Bisa nak bantu kawan-kawan yang membazir ini supaya nasi semua tidak terbuang begitu saja. Bagi makan ke ayam yang berintik. Ini kadang-kadang kita begitu tu sekarang. Kita ingat orang bila benda itu sudah tidak bernilai pada kita. Sebab itu molek-molek itu sekarang. Kalau boleh kita cuba buat dalam bentuk yang baru itu sekarang. Supaya tidak melakukan pembaziran. Saya dulu juga masa jadi pengurusi surau di Syekh Syekh Salam, saya buat pembaharuan. Tapi memanglah nak buat benda baru ni memang orang tak suka tu sudah. Nak berubah tu memang susah tu sudah. Nak berubah. Jadi belum sekali saya tulis dekat papan putih tu, surau tidak menerima sebarang sumbangan murid berbentuk kuih. Datang orang marah tau. Ustaz, takkan kuih murid pun tak ada orang. Saya kata bolehlah bawa yang fresh. Jangan bawa kuih kasui pagi tadi masak. Kuih kasui tu lepas subuh lagi masak. Kita jual pukul 3, pukul 4, bawa balik makan tak habis. Lepas tu bagi kat masjid surau. Umur kasui tu tak sejak 24 jam dah. Siapa nak makan? Kalau nak sebelum tarawih masak tu sekalian yang frozen food banyak-banyak tu. Hari Pak pusing, panas-panas tu bawa insya-Allah habis. Yang kedua kita sediakan biskut tu sekalian dalam tim. Lapor ambil, ngap-ngap lapor. Ambil lagi ngap-ngap lapor. Ambil lagi ngap-ngap. Alhamdulillah. Tutup. Esok malam boleh sambung. Kalau kasui boleh sambung esok malam. Tak boleh kan? Yang ketiga tentu sekalian buatkan makanan yang betul-betul sedap tentu sekalian. Malam pertama cabai tiaw telur dimasuk. Malam kedua hijau. Malam ketiga betiau lana. Macam tu lah kita tiap malam. Malam keempat sop buntut tentu sekalian. Tahu sop buntut? Sop ekor. Saya pergi Indonesia cari sop buntut tak dapat itu. Cari sop ekor tak dapat. Ekor apa ekor pak? Itu belakang sapi pak. Oh itu buntut. Sop buntut. Yang itu insya-Allah habis tak pembazir itu sekalian. Bila kita tidak melakukan pembaziran, barulah pahala kita tadi maksimal. Kalau tidak, pahala yang maksimal tadi tiba-tiba kita melakukan pembaziran dipotong oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Jadi kurang balik itu sekalian. Apalagi perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa itu sekalian. Ni satu lagi benda penting. Hisap rokok tentu sekian. Rokok ya. Jadi sampai hisap rokok tolong berhenti. Saya baru ni tentukan program dengan Dr. Jamal Azhar. Dia cerita tentu sekian baru ni dia dari Kementerian Kesihatan telah melawat satu kilang rokok iaitu JTI di Syekh 16 Salam. Japan Tobacco International. Jadi pergi tengok ombak rokok itu sekian. Terbakar tu jalan masuk rendam dalam air. Dia naik lagi kering, jalan lagi masuk lagi. Ditanya ni kolam apa? Ni kolam apa? Bagi tahu sekalian. Ini arak, ni nikotin, satu-satu itu sekalian. Sebab tu doktor beritahu, dia tu ustaz, nanti ceramah bagi orang ramai, orang hisap rokok sama dengan minum arak. Sebab tembakau direndam dalam arak. Cuba bayangkan tu sekalian, satu tipis arak masuk dalam kerongkong kita 40 hari amalan kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini tiap-tiap hari berbatang-batang, tak cover kita punya 29 hari puasa tau, tentu saja jangan main-main. Dan saya nak bagi tuan-tuan tim nak berhenti hisap rokok ya. Tentu saja nak berhenti hisap rokok ni senang saja. Kita ni macam-macam kadang-kadang nak minta gula-gula hack lah, macam-macam tentu saja. Tentu saja, dia sebenarnya semuanya datang dari hati. Bila hati kita tak tentu saja, otomatik kita tak payah nak cari gula-gula hack, tak payah nak cari gula-gula lollipop, tak payah tentu saja. Kalau kita hati kita nak berhenti. Kita ni kadang-kadang alasan saja. Saya dah cuba lah ustaz, tak boleh juga lah. Buat hack tu tak berapa kilo dah selagak dia. Tak berhenti juga. Itu kalau je. Saya cuma cakap begini ya ustaz. Kita dulu kecil-kecil nyusu dengan mak kan. Kita hisap titik mak kita. Titik tu sedap, tu sedap. Kita boleh berhenti. Ini rokok pahit tak ada berhenti. Siapa tu sedap. Ini cakap dalam besar je tak apa. Tapi kadang budak-budak tu sedap. Ya, jadi tu sedap. Ada satu sahabat saya ni 30 tahun menghisap rokok dan rokok tegang.
Dia start isap rokok umur balik tau, dia tuliskan. Macam sembahyang, umur balik sembahyang, dia umur balik isap rokok. 30 tahun, dia berhenti umur 45 tahun. Sebab apa dia berhenti? Yang pertama dia terfikir, dia tuliskan bagaimana dia nak didik anak dia supaya jangan isap rokok kalau dia isap rokok. Sebab kita ada pelajar ketika curi-curi isap rokok. Bila kita tangkap, siapa isap rokok? Aku itu bapak kan nanti. Alah Ustaz, saya kat rumah isap dengan bapak saya. Saya panggil bapak dia tu sekalian. Bapak dia tak boleh cakap apa. Duduk depan bapak dia penuh. Sebab bapak tak boleh tegur kanak. Saya kat rumah isap sama-sama dengan dia Ustaz. Jadi macam mana dia nak tegur? Yang kedua tentu sekalian dia dengar khutbah. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi main Jumaat ada khutbah, balik kan jadi orang takwa. Tapi pasal banyak yang tidur tu pasal balik tak khutbah gitu sekalian. Dia pergi Masjid Munawarah section 26 Salam. Tajuk khutbah hari itu ialah bahaya hisap rokok. Bahaya hisap rokok dia ada banyak lebih daripada 10. Fadilah hisap rokok 3 dia tu sekalian. Tahu fadilah hikmah hisap rokok. Ada hikmah juga, kata ada. Yang pertama, tak ada nyamuk, pasal asap banyak. Yang kedua, pencuri tak masuk rumah. Pasal dia datang tu ada terbatuk-batuk tu sekalian. Tidur sampai batuk kan. Pencuri kata tak tidur lagi ke rumah. Jadi dia masuk. Yang ketiga, cepat meninggal insya-Allah. Ada pun keburukan hisap rokok ni banyak. Jadi makan itu kumpah satu-satu. Last kali dia bagi tahu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan orang yang beriman, tuan-tuan kena faham orang hisap rokok ni membunuh 2 jiwa. Satu membunuh jiwanya sendiri, yang kedua membunuh umat Islam di Palestin. Sambil pegang celaka betul sebab itu ya. Dia bukan orang Palestin, takkan dia. Macam mana tu sekian. Jadi dia ni ketika bila dengar tu, ya Allah, aku tiap-tiap hari sembahyang, tiap-tiap bulan Ramadan berpuasa, tiap-tiap tahun bayar zakat, tiap-tiap tahun pergi umrah, tapi ada membunuh orang Palestin. Ya Allah, aku nak berhenti. Aku datang dari dalam. Ya Allah, aku nak berhenti, ya Allah, nak berhenti sama rokok, ya Allah. Terus dia bangun sembahyang 2 rakaat sunat taubat tu sekian. Itu power sembahyang. Dia disebut inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dapat menghindarkan daripada perkara keji dan munkar. Jadi kalau kita sembahyang isap rokok, berarti ada problem dengan sembahyang kita tu sekian. Jadi kawan ni cerita, dia kata memang saya sembahyang 2 rakaat, lepas tu saya doa betul menangis, basah di baju. Kemudian dia ambil rokok tu sekian, aku berhenti sekarang juga. Terus balik tak isap rokok sampai sekarang. Jadi bila dia berjaya, dia suka tegur orang lain. Pejabat dia dekat worldwide, dekat 2 di section 15 Salam dan section 13 Salam. Bawah ada kafe, orang kafe tu jual rokok. Dia bagi tahu abang kalau pun abang tak isap rokok, abang jual tu subah tu, dia pun khutbah kat situ sekian. Sebelahnya ada orang makan. Salah sudah makan tu India tu sekian. India Hindu tau, bukan Islam. India Hindu. Dia pun dengar. Kawan pula ambil makanan duduk depan keleng kita tu sekian. Keleng ni pun alamak dia duduk, dia tengah isap rokok, rokok tak belakang tu sekian. Suruh. Kawan pun duduk, dia pun tanya, apa pasal Islam haram rokok? Dia pun cerita satu tu. Tu macam bang, memanglah saya pun sudah lama mau berhenti tapi tak boleh. Mau berhenti tak? Mau? Kalau mau, tangan letak depan. Buka dulu rokok dulu sekian. Nantinya macam dia sekarang, you tafakur, you ingat sama Tuhan Allah, minta sama Tuhan Allah. Tengok. Jadi kalau orang kafir tak boleh sebut Allah, macam mana dia nak minta dengan Allah betul sekian? Minta sama Tuhan Allah, berkata Tuhan Allah saya mau berhenti sama. Dia betul-betul buat sekian, ambil rokok tu, Tuhan Allah saya mau berhenti sama rokok. Buang betul sekian. Terus saya balik dia pun nak balik. Bila nak balik, kawan ni minta nombor. Bang nombor, bukan nombor kau minta nombor telefon. Lepas minggu dia telefon balik. Abang-abang ingat sama saya kan? Siapa? Itu section 15 worldwide. Itu hari pasal rokok Thank you Saya sudah berhenti betul. Itu hari juga saya berhenti. Terus sekian. Kalau Hindu boleh berhenti minta. Lagi-lagi di bulan Ramadan ini terus dia siap boleh kita tak isap tu. Takkan malam kita nak isap tu sekian. Jadi hindari daripada berisap rokok sebab dia boleh mengurangkan pahala puasa kita walaupun tidak membatalkan puasa kita. Jadi ada sikit lagi masa tu sekian 10 minit insya-Allah. Nanti Ustaz 2 minit kita bagilah ke dulu. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung daripada apa yang saya sebutkan tadi bahawa tajuk kita ialah Ramadan dalam mendidik jiwa dan dalam menyucikan hati kita sendiri. Di antara perkara yang saya sebutkan tadi bahawa kita mesti mengasuh jiwa dan hati kita, mengasuh jiwa dan hati kita supaya
mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang sangat sukar dalam kita mendidik jiwa kita. Hatta ada ulama pun kadang-kadang gagal untuk mencintai apa yang Allah cinta, untuk benci apa yang Allah Taala benci. Lalu dalam bulan Ramadan ini kita diberi peluang. Di antaranya di antara apa yang dicintai oleh Allah, perkara yang pertama yang saya sebutkan tadi iaitu Allah mencintai masjid. Maka kita hendaklah mencintai masjid. Datang ke rumah-rumah Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja hatta ya'uda ilaihi aw kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, antara orang yang Allah Taala kasih, yang Allah cinta, yang Allah Taala letakkan di bawah bayangan arsy Allah pada hari kiamat, ialah seorang laki-laki yang datang ke masjid, yang hatinya bergantung dengan masjid. Apabila dia keluar daripada masjid, dia akan merasa rindu untuk hadir semula ke dalam masjid. Dan sebab itulah kita mesti mengasuh jiwa mencintai rumah Allah Ta'ala. Yang pertama dinyatakan oleh Nabi, orang yang datang ke rumah Allah, mereka akan diberikan ketenangan. Di mana lagi kita nak dapat ketenangan sebagai seorang Muslim selain daripada masjid? Orang yang jiwanya tenang akan menjadikan hatinya lapang. Orang yang jiwanya tenang akan menjadikan fikirannya bersih. Orang yang jiwanya tenang akan menjadikan tubuhnya sihat. Sebab itulah Nabi menyatakan bahawa tempat ketenangan ialah masjid. Sebab itu kita bila kita stres, kita tertekan di pejabat, sama ada ditekan oleh bos ditekan oleh anak buah dia. Kita bila susah di pejabat, kita balik ke rumah. Isteri kita yang akan menenangkan kita. Sabarlah bang, biasalah bos macam tu. Sabarlah bang, biasalah staf kita macam tu. Tapi kalau balik rumah, isteri pula menyerabutkan suami, isteri pula yang meledek, maka tempat mana kita mencari ketenangan? Maka kita mencari ketenangan di dalam masjid-masjid dan rumah Allah Ta'ala. Kecuali isteri kita datang ikut kita ke masjid, dia sambung letih dekat masjid. Jadi mana masjid itulah sumber ketenangan. Jadi kita tak payah berlatih cari ketenangan cara lain. Berlatih meditasi lah dengan bukaannya lagi. Duduk atas batu, pejam mata, tangan di atas kepala lutut, kata saudara saja, tak payah kita berlatih. Kita ada sumber ketenangan, iaitu berada dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berada dalam masjid, Allah akan lingkungi dia dengan malaikat-malaikat. Dan bila seorang masuk dalam masjid, kata ahli ulama, dia ada malaikat khusus dalam masjid. Bila seorang masuk dalam masjid, malaikat akan follow dia, berada di sisi dia, malaikat akan berada di samping dia. Malaikat bila dia duduk bersama kita, dia bukan duduk macam kita. Mana ada malaikat tersengguk, tak ada malaikat tidur sampai meleleh hidupasi, ada malaikat. Jadi malaikat duduk dekat dengan kita, malaikat akan ucap apa? Istighfar kepada orang yang mengunjungi masjid, akan mengucapkan istighfar. Kali itu kata ahli ulama, siapa yang masuk masjid, walaupun dia tak baca doa masuk masjid, walaupun dia tak salat tahiyatul masjid, walaupun dia tak baca Quran, dia tak zikir, dia cuma duduk saja dalam masjid, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia. Kenapa? Malaikat yang berada bersamanya mengucapkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah untuk orang yang berada dalam masjid. Itu kelebihan berada dalam masjid. Di antara lagi disebut oleh Rasulullah, dia mendapat rahmat. Di antara lagi kelebihan orang berada dalam masjid, namanya disebut oleh Allah di khalayak para malaikat. Allah sebut nama kita, tak hebat. Sebut nama ahli masjid. Ahli masjid, iaitu orang yang 5 waktu mengunjungi masjid. Itu ahli masjid. Yang sekali-sekali ke masjid, dia tak panggil ahli, dia panggil sekali masjid. Jadi kita sekarang ahli masjid, nama dia disebut oleh Allah Ta'ala. Kita ni kalau orang sebut nama kita, sama hebat tak? TV sebut, itu rasa hebat. Siap dengan telefon. Kau tak dengar malam tadi, dalam TV sebut nama aku, 3 saat dia sebut nama dia. Dalam segmen bersamamu, tak tengok malam tadi. Mari bangga kita bila nama disebut oleh TV. Ini kan yang menyebutnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menyebut nama seorang hamba, malaikat akan menyebutnya. Bila malaikat menyebutnya, seluruh makhluk akan menyebut nama orang yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita kena datang ke masjid. Yang kedua yang Allah Taala cinta apa lagi?
Allah cinta kepada majlis ilmu, kita datang ke majlis ilmu, baru dicintai Allah Ta'ala. Ini nama Allah Ta'ala cinta. Allah Ta'ala cinta majlis ilmu, kita pergi ke majlis karaoke, mana nak dicintai Allah? Cari di mana Allah Ta'ala cinta, majlis apa yang Allah cinta? Allah cinta majlis ilmu. Di antara Nabi SAW menyebut, Ya Aba Zabi, la'an adhuwa fatata'allamu baban min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Zar, kalau kamu bangun pagi, kamu berada dalam majlis ilmu, belajar satu part daripada kitab-kitab Allah Ta'ala, maka lebih baik bagimu daripada menunaikan salat sunat sebanyak 100 rakaat. Bukan 8 rakaat, bukan 11 rakaat. Maknanya berada dalam majlis ilmu, majlis yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang tak tenang duduk dalam masjid, salah masjid ke salah ni? Ada orang tak tenang duduk dalam majlis ilmu, salah majlis ilmu ke salah ni? Ada orang dia tak selesa dengan majlis ilmu. Yang sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, di antaranya tazkirah, tak minat. Tazkirah mengganggu kata dia. Kita kata ganggu apa? Tazkirah ni menambah pahala. Tadi kita dah tarawih 24 rakaat, kita pun stop sekejap contohnya. Kita tunaikan tazkirah, dapat pahala tazkirah. Kemudian sambung lagi tarawih, dapat pahala tarawih lagi. Menambah pahala bukan gangguan. Gangguan ni mengurangkan pahala. Contohnya apa? Kita salat tarawih 4 rakaat, selesai 4 rakaat, bila pun berkali pada makmum. Dia kata tuan-tuan semua, kita break sekejap, kita adakan pertandingan karaoke dan kuda lepak. Itu baru ganggu dia lagi. Tadi buat kebajikan, lepas tu maksiat, lepas tu kebajikan balik. Itu nama dia gangguan. Tapi sekarang tarawih tapi tazkirah dianggap gangguan. Sedangkan kita tambah pahala. Tadi pahala tarawih dah ada, sekarang tambah pahala bertazkirah, sambung lagi tarawih, dapat pahala tarawih. Lepas tu ada lagi yang tak berkenan, dia kata panjang sangat tazkirah. Tazkirah mana panjang? 30 minit je paling panjang tazkirah. Mana ada orang tazkirah 3 jam setengah ada? Paling panjang tazkirah 30 minit, 35 minit, 25 minit. Itu pun dah rasa tidak senang. Kerana apa? Jiwa ada masalah. Sedangkan tadi dia masuk tandas sebelum datang tarawih. Masuk tandas saja 40 minit je. Tazkirah baru 30 minit. Dia duduk dalam tandas tadi berapa minit? 45 minit. Tegal saja setengah jam. Basuh 15 minit. Itu kalau tak sulit. Kalau sulit sejam setengah. Mana nak menunjukkan kepada kita, jangan anti majlis-majlis ilmu. Kenapa? Majlis ilmu itu cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Orang yang tidak gemar kepada cahaya siapa? Dracula. Dia tak suka pada cahaya. Jadi siapa yang tak suka cahaya, majlis ilmu itu dipanggil golongan Dracula. Jadi maka kita sekarang jadilah insan yang cinta pada cahaya, yang taat kepada Allah, yang kasih kepada Allah. Allah kasih majlis ilmu, kita datang ke majlis ilmu. Maka itulah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah cinta majlis ilmu, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Kalau tuan-tuan rasa mengantuk pun, tidur dalam majlis ilmu. Tak apa, tak ada masalah. Walaupun 2 patah saja dengar Assalamualaikum dengan Allah Ma'alam. Tahu-tahu Allah Ma'alam baru selesai. Tak apa, tidur dalam majlis ilmu dapat pahala. Ya, tapi carilah posisi yang sesuai. Duduk belakang-belakang sikit, jangan puling tengah orang bising. Jadi maknanya itu cara kita cari pahala di sisi Allah. Tadi Ustaz sebut tadi bahawa kita balik pejabat erti kadang-kadang waktu maghrib dekat isyak baru sampai. Lepas isyak tu pula ada majlis ilmu, masjid buat majlis ilmu lepas isyak. Datang. Walaupun kita mengantuk, tidur dalam majlis. Kenapa? Kerana berada dalam majlis ilmu, walaupun kita tak faham, walaupun kita tidur, dia mendapat pahala dan fadilah di sisi Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, siapa datang ke majlis ilmu, tiba-tiba majlis ilmu itu tak jadi, maka dia sudah dapat 7 kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Dia datang tu niat nak ngaji, nak belajar. Lepas maghrib, kuliah maghrib, tahu-tahu ustaz tak datang. Sebab kaki terseliup, main ustaz tak ada. Jadi, dapat pahala ni. Dapat pahala. 7 kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu, datanglah kita dalam majlis ilmu. Dari majlis ilmu, majlis yang dicintai Allah Ta'ala. Dan akhir sekali di antara yang dicintai Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala mencintai orang yang membaca Al-Quran. Allah Ta'ala cinta kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran, maka kita akan dicintai Allah Ta'ala.
Jadi mari kita cuba cari seboleh mungkin persamaan kita dengan Allah Ta'ala. Cuba-cuba intai, cuba-cuba lihat, cuba-cuba kaji, cuba-cuba tanya apa yang Allah cinta. Kita cuba asuh jiwa mencintainya, kita cuba asuh hati menyayanginya, maka insya-Allah kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita maknanya Allah Ta'ala gemar kepada Quran, kita baca Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla Inna Allah azza wa jalla asaddu uzunan liqari'il Quran min sahibi qainati ila qainati." Allah azza wa jalla memasang telinganya mendengar orang yang membaca Quran lebih daripada seorang tuan pelayan mendengar nyanyian merdu daripada pelayan. Pada siapa yang baca Quran, maka dia mendapat perhatian Allah. Allah dengar ayat-ayatnya, Allah dengar suaranya, dan Allah tatap wajahnya dengan tatapan rahmat. Naklah Allah Ta'ala cinta kita, kasih pada kita, menatap wajah dengan rahmat, maka bacalah Al-Quran. Jadi kenapa Quran itu tempat bacaan yang dicintai Allah? Jadi kita baca Quran. Sekarang Quran tak payah bawa Quran lah, siap dengan telefon dia. Ada program Android dalam boleh tengok Quran itu saja. Ada setengah tu dia tak baca, dia suruh telefon baca. Dari mana sekarang? Kita baca Quran. Ini ayat-ayat Allah Ta'ala dalam monorail, dalam bas, dalam kereta api, dalam kapal selam, ikut kita lah. Kenapa? Bila manusia menjadi baik, manusia itu akan suci jiwanya, akan dicintai Allah Ta'ala. Manusia ni bila dia jadi baik, dia akan jadi lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau dia jahat pada iblis lagi. Sebab tu pada masa Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, iblis pun lari. Iblis kata, "Mak, syaitan lain tanya, mengapa bos lari bos?" Dia kata, "Macam mana tak lari?" Dia terus pada aku lagi. Mana aku tak mengaku jadi Tuhan, dia mengaku jadi Tuhan. Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan Nabi dan Al-Quran mengasuh manusia, kerana manusia ada potensi yang besar untuk menjadi insan yang suci, sesucinya malaikat. Tapi kalau tak disucikan, manusia akan menjadi jahat. Lepas tu sejahat-jahat manusia lebih jahat daripada jin dan lebih jahat daripada iblis. Iblis paling jahat tu jin. Paling jahat jin ni kita katalah polong. Paling jahat polong dimakan pun. Dia curi harta orang pun. Sejahat-jahat toyol, kata di penternak toyol. Ini penternak toyol, tak saya tuan-tuan tadi. Toyol ni jahat-jahat dia tak curi habis duit orang. Kalau duit tuan rumah tu ada RM500, dia curi RM200.5. RM200.5 lagi ditinggal pada tuan rumah. Tok kau nak minum teh esok hari. Mana ni? Sejahat-jahat toyol, warung adik toyol. Tapi manusia kalau jahat, dia curi segala benda. Dia makan segala benda. Polong dia makan telur, dia tak makan benda lain. Paling banyak 30 biji, Melayu 70 sen. Tapi manusia jahat, dia makan semua. Pantang ada manusia bila dia jahat. Yang jenis dalam laut, dia makan kapal selam. Ada sih. Yang jenis atas darat, dia makan dulu. Yang jenis atas langit, dia makan enjin ke rumah. Ini manusia. Jadi sebab itu kita kena didik jiwa kita menjadi insan yang taat dan bertakwa kepada Allah. Jadi kepada Ustaz akan sambung. Jadi last kali Ustaz akan tutup. Jadi saya sebelum daripada sekolah pada Ustaz, pada tengah hari ini kita akan lancarkan dulu tamu belakang untuk Pondok An-Nur, Pusat Pendidikan Islam An-Nur. Makluman pada tuan-tuan, Pondok An-Nur kan kita sedang dalam nak membina musalla muslimat. Dan kita pelajar makin ramai nak buat musalla yang berasingan dengan muslimat dan nak sambung anjing masjid. Jadi pada tengah hari ini tuan-tuan diberitahu untuk menyumbang kepada masjid dan kepada pembinaan musalla ini. Kata Nabi SAW, siapa yang memberi sumbangan kepada pembinaan rumah Allah, masjid dan musalla, maka kita telah membina sebuah mahligai dalam surga. Dan mahligai itu tidak akan ditutup pintunya oleh Allah, sehingga orang yang menerima tadi dimasukkan ke dalam surga dan masuk ke dalam mahligai miliknya itu. Maka insya-Allah kita pakat ramai-ramai untuk kita memberi sumbangan supaya kita dapat berbakti kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, daripada Pondok An-Nur juga di bawah program An-Nur Digital Publication, kita bawa buku untuk tuan-tuan beli. Ada buku Sadar Berharga, ada Bertanya Rasulullah Menjawab, ada macam-macam buku lah. 2-3 jenis buku tuan-tuan boleh beli. Yang kalau tak bawa duit, tuan-tuan tulis nama saja. Tulis nombor telefon, nanti kami akan hantarkan nombor akaun banking dalam masa 1 minggu. 1 minggu bukan 1 tahun.
Jadi tuan-tuan boleh planning ya. Kalau terlupa, saya andalkan dunia dan akhirat. Jadi buku ambil, tulis telefon, nombor telefon, lepas tu tuan-tuan terlupa nak bayar. Halal dunia dan akhirat. Tapi tak pernah sabar terlupa sebab buku lagi. Akhirnya inilah tentu sekali saya nak mengajak kita masalah kita Malaysia itu sekarang rezeki banyak Allah Ta'ala bagi, kelebihan banyak. Jadi kita Malaysia paling banyak soalan Allah Ta'ala bagi ke akhirat nanti. Kalau nak pergi masjid, Tuhan tanya bersama tak pergi masjid, apa yang kita nak jawab tentu sekali. Kalau kita kata masjid panas, saya ingat zaman Nabi lagi panas tentu sekali. Oh, dia ada sahabat balik dari umrah dari Ustaz sekarang 55 darjah. Tapi dia tetap macam Nabi juga. Pasal apa? 55 tu waktu kita jalan saja. Dekat hotel kita ada aircon, dekat masjid ada aircon. Kita kat Malaysia macam tu juga. Rumah ada aircon, masuk kereta ada aircon, sampai surau ada aircon. Apa alasan tak datang masjid? Hujan, rumah ada bumbung, kereta ada bumbung, masuk surau ada bumbung. Apa alasan tak datang surau? Jadi banyak Allah Ta'ala kata ni, rezeki kita banyak. Orang kat Syria sekarang ni tengah makan bom tentu sedia, kita makan kuih bom kat sini. Mereka sembahyang semalam 200 orang. Sembahyang tarawih, nak keluar tak boleh sebab orang perang di masjid tentu sedia. Kita lebih mudah kehidupan kita di Malaysia. Jadi sebab itu tentu sedia kita perbaiki diri kita daripada semasa ke masa. Yang paling penting di bulan Ramadan kita istiqamah dari awal sampai akhir. Jangan cuma 10 hari je. Ni ada yang mazhab yang 3 malam je lagi tentu sedia. Sebab tu ada surau masjid. Malam pertama sampai 10 berlepas sampai luar. Malam ke-11 tinggal dalam saja luar habis. Malam 21 yang dalam pun softnya makin maju ke depan sebab buka shop baru di Tesco, Jaya dan Super. Nak shopping lah tentu saja. Tapi ingat di ujung-ujung itu lebih banyak rahmat yang Allah Ta'ala nak bagi. Kita raih betul-betul sehingga kita beroleh Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi saya doakanlah kepada diri saya dan semua sekali kita beroleh keredaan Allah, beroleh takwa kepada Allah Ta'ala. Saya pun macam Ustaz juga tentu saja. Saya pun ada sekolah saya pun kekurangan bangunan sekarang ni. Asrama perempuan sekarang ni dah penuh dah untuk 50 orang pelajar. Waiting list banyak dah tentu sekali untuk tahun depan. Sebab tu kita cadang nanti ada satu tanah sebelah sekolah tu harga dia 240,000 tentu sekali. Jadi pertama kita ada rancang rumah juga kat belakang. Sekali hati bagi 2 sekarang. Yang keduanya kita ada buat majlis makan amal untuk kutipan dana pada 3 hari bulan 8 ketika bersamaan 25 Ramadan di hotel di Palma insyaAllah. Jadi nanti tiket-tiket ada dijual di belakang. Satu tiket RM100 ada, RM500, RM1,000 ada. Ikut tuan-tuan lah nak masuk syurga mana Firdaus ke, Jannatul Ma'wa ke, masing-masing nak hotel 5 bintang ke berapa kan. Lagi banyak tuan-tuan nanti bagus. Yang penting ini dulu, soal datang tak datang nanti dulu saja. Sebab kalau tuan-tuan tak datang saya panggil orang lain untuk ganti pula. Yang keduanya tentu sekalian, sini mungkin tuan-tuan pun ada ramai orang yang kerja, alhamdulillah rezeki banyak. Saya ingat memang saya nak beli tanah sebelah 240,000 besar. Banyak juga orang mintai tanah itu kan. Kalau terlepas rugi kita nak kena cari tempat lain kan. Jadi kita kalau boleh pilih itu. Kalau dapat yang ni 2.2 ekar. Sekarang yang ada 2.2 ekar, dapat itu 2.2 ekar. Sebelahnya ada satu lagi sudah korek tahu itu sudah 2.2 ekar juga. Saya tengah bincang dengan tuannya, kalau dapat yang sebelah ni, yang sebelah tu kita nak minta dia wakaf atau bayar separuh. Jadi tanah yang sini kita potong masuk ke sebelah. So kita akan ada besar 6.6 ekar itu sekian. Yang untuk itu sekian. Kalau ada sini para dermawan yang sudi nak bagi pinjam, tak bagi terus tak perlu bagi pinjam je itu sekian. Untuk saya beli tanah dulu, tiap-tiap bulan saya bayar balik 10,000, 24 bulan habis itu sekian. Cubalah nanti balik-balik fikir. Hari itu ada sekali saya tanah yang mula-mula macam tu juga, ujung-ujung nak bayar 50,000 tak cukup. Saya pinjam satu Pak Haji pinjam 50,000 boleh. Nanti tiap-tiap bulan saya bayar 5,000, 10 bulan habis. Okey Ustaz, aku bagi. Elok je saya nak bayar, tak apalah Ustaz, saya sedekah semua sekali. Alhamdulillah. Dapat pahala banyak. Satu pahala tolong kita nak selesai masalah, kedua pahala dia sedekah dapat double. Macam tu juga. Tapi 240,000, kalau esok masa saya nak bayar tu kata, tak payah lah. Allah Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita insan yang bertakwa, yang sebenar-benarnya menjadi hamba yang taat, melaksanakan surah dan meninggalkan segala larangan, sehingga kita sama-sama dapat masuk syurga insya-Allah. Allah Allah wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.